bantuan bakul makanan sedia ada, kerajaan bersetuju memperuntukkan sebanyak RM300,000 kepada setiap ahli parlimen, termasuk ahli parlimen pembangkang, untuk melaksanakan bantuan bakul makanan kepada golongan terjejas di kawasan masing-masing. Dalam soal menyampaikan bantuan pada rakyat, saya mengambil sikap untuk mengenepikan perbezaan politik. Baik ahli parlimen kerajaan atau pembangkang, semuanya mestilah memikul tanggungjawab bersama untuk membantu rakyat dikala ramai yang sedang menanggung kesusahan. Gunalah peruntukan ini sebaik mungkin untuk membantu rakyat yang memerlukan di kawasan parlimen masing-masing. Selain itu, RM10 juta juga diperuntukkan bagi tujuan melaksanakan bantuan bakul makanan khusus untuk masyarakat orang asli. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Melaka FM. .3 mempersembahkan. Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan pada awal tadi bahawa hari ini dalam Dialog 1.30 kami akan bawakan kepada anda pengarah MC Negeri Melaka iaitu Tuan Muhammad Luqman bin Ali bagi membincangkan mengenai berita palsu kesan dan akibatnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam ya. Sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. Ya sihat. Alhamdulillah saya pun sihat juga. Tuan, kita bukan saja kedengaran di corong-corong radio tapi kita juga secara live Skype sekarang ni ya Tuan? Ya, okey. Okey, jadi kepada anda semua boleh saksikan kami secara live Skype di Facebook Melaka FM. Tuan, bila kita berkata mengenai berita palsu ini, apakah pandangan Tuan mengenai penyebaran berita palsu yang berleluasa, terutamanya mengenai vaksinasi, COVID-19 dan berita palsu lain sepanjang tempoh kita berdepan dengan pandemik ini Tuan? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Melaka FM kerana sudi jemput kami lah untuk share kita punya opinion dan juga maklumat terkini mengenai berita palsu ni. So, kalau ditanyakan mengenai pandangan saya lah kan mengenai penyebaran berita palsu ni kan. Pertama sekali kita kena tahu berita palsu ini apa. Ia adalah kandungan ataupun maklumat yang sengaja direka-reka dan disebarkan. Niat memang tidak lain untuk menipu, memperdaya dan mengelirukan orang awam. Dan pada akhirnya dia juga akan menyebabkan kemudaratan lah kepada masyarakat awam. Ia juga boleh bermaksud sebarang berita ataupun maklumat yang tidak ditentusahkan oleh pihak yang berkuasa ataupun yang berautoriti dalam perkara yang dibincangkan itulah. So, penyebaran berita palsu yang berleluasa sekarang ni tidak dapat kita kaitkan juga sebenarnya dengan kepantasan perkembangan teknologi komunikasi kita. Kalau daripada dulu kita tengok kan, kita punya medium berkomunikasi kita daripada medium-medium yang tradisional telah berubah ke medium elektronik. Dan perkara ini sudah tentu dengan perkembangan teknologi ini dia menyebabkan berita palsu ini amat mudah untuk tersebar dan juga amat mudah untuk dibuat-buat, yang mana pada akhirnya bila mana kita semua gunakan kita punya teknologi komunikasi yang kita ada sekarang, media sosial pun semua tu, pada akhirnya kalau kita tengok hari ni kan, dengan lambakan informasi yang kita ada, kita scroll dekat timeline kita, Facebook, Twitter, dekat Google, dekat YouTube pun ada bermacam-macam informasi, bermacam-macam berita yang mana kita sendiri pada akhirnya suka untuk kita tentusahkan sama ada ia adalah sesuatu yang benar ataupun fake news. Dan sudah tentu bila mana kita sebutkan mengenai vaksinasi COVID-19 dan apa yang kita sedang hadapi pada masa kini, berita-berita palsu ni dia memang memberikan
kegentaran lah maknanya, ataupun keadaan panik dan marah. Dia juga boleh menggugat kestabilan negara, keselamatan awam, dan pada akhirnya dia akan memberikan ketidakyakinan orang awam itu sendiri kepada inisiatif-inisiatif kerajaan untuk kita sama-sama dalam kita punya perang melawan wabak COVID ni. Jadinya kalau tanya saya, ya, sememangnya memang ianya berleluasa, dan kalau diikutkan tambahan lagi pada waktu COVID ni, memang didapati ia memang memberikan kesan lah dan impak yang serius kepada masyarakat kita yang sentiasa menggunakan teknologi untuk kita berkomunikasi. Tuan, daripada apa yang Tuan Lukmada terangkan tadi, bahawa kemungkinan mereka yang menyebarkan berita palsu ini mempunyai motif mereka tersendiri, antaranya adalah untuk memburuk-burukkan kerajaan semasa ketika ini. Dan bagaimana pula dengan kertas siasatan yang telah dibuka oleh PDRM berhubung dengan berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 setakat ini, Tuan? Ya, okey. Itu satu soalan yang memang selalu ditanyakan. Berita palsu ni sememangnya sangat mudah untuk disebarkan dan dipercayai. Ya, betul. Dan sebenarnya dia tidak berbalik kepada sifat kita sebagai seorang manusia lah kan. Ya. Kita gemar untuk mendengar dan mempercayai dan melihat sesuatu perkara itu dalam konteks pandangan kita sendirilah. Ya. So senang cerita, bila mana kita katakan kalau kawan-kawan kita tahu berita tu dikongsikan, kita lebih cenderung untuk percaya dengan berita itu kerana ia disebarkan oleh rakan-rakan yang pada asasnya memang dalam golongan kepercayaan kita. So untuk menjawab soalan Niat mengenai kertas siasatan, aktiviti siasatan yang telah dibuka kan, kalau diikutkan pada rekod kita, sebenarnya bagi berita palsu berkaitan dengan COVID-19 ni, sehingga 11 Julai ni, kita telah ada lebih kurang 282 kertas siasatan. Banyak. Yang ini memang banyak. Dan ini memang telah dibuka oleh PDRM, oleh pihak polis. Dan daripada jumlah ini, kita dapati lebih kurang 29 kes telah pun didakwa di mahkamah. So kalau diikutkan kepada ini, memang kita nak memperlihatkan bahawa kerajaan, MCMC dan juga di pihak PDRM yang menjaga ketenteraman awam, kita memang tegas dan kita tidak akan berkompromi terhadap penyebaran pembuatan berita palsu ni. Jadi daripada 282 kertas siasatan ini, 29 telah didakwa. Dia diambil di dalam beberapa peruntukan undang-undang yang berbeza-beza lah. Walau bagaimanapun, perlu untuk kita fahami bahawa pendakwaan ini adalah bergantung kepada budi bicara daripada Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Perundingan yang ada kuasa yang diperuntukkan kepada mereka untuk menentukan pendakwaan di bawah kesalahan yang mana. Kalau saya boleh kongsikan sikit kan, untuk berita palsu ni kan, dia ada beberapa peruntukan di bawah beberapa undang-undang yang berbeza tetapi boleh digunakan pakai tertakluk kepada budi bicara Timbalan Pendakwa Raya. Antaranya adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang memperuntukkan kalau seandainya disabit kesalahan, boleh denda tak lebih RM50,000 atau penjara tak lebih setahun ataupun kedua-duanya. Okey, yang kedua adalah Seksyen 505 Kanun Keseksaan, yang mana seandainya disabit kesalahan di bawah seksyen ini, dia boleh dipenjara sampai 2 tahun ataupun didenda ataupun kedua-duanya sekali. Dan khusus untuk COVID-19 ni, yang mana seperti mana umum sedia maklum yang pihak kerajaan telah pun menggubal ordinan darurat kuasa-kuasa perlu ini di bawah Seksyen 4. Kita ada diperuntukkan mengenai kesalahan mengenai penyebaran berita palsu. Jika sabit kesalahan di bawah seksyen ini, boleh didenda tak lebih RM100,000 atau penjara tak lebih 3 tahun. Jadinya kalau diikutkan, undang-undang kita memang tersedia ada dan telah pun
kita guna pakai untuk kita menjalankan penguatkuasaan dan untuk kita memberi pengajaran dan menghukum mereka yang menyebarkan berita-berita palsu, khususnya mengenai COVID dan berita-berita vaksinasi ini. Dan kita juga dapati macam Yat sebut awal tadi kan, mengenai bagaimana orang menyebarkan berita palsu untuk memberikan representasi ataupun persepsi yang tidak betul terhadap kerajaan. Ini juga boleh dipertimbang untuk didakwa di bawah peruntukan-peruntukan sedia ada lah. Walau bagaimanapun kita harus berhati-hati, dan pada rakyat yang di luar sana, pengguna dan orang awam, saya fikir ini adalah satu orang kata titik kesedaran agar semuanya sedar bahawa undang-undang yang sedia ada ini diguna pakai bukanlah sebenarnya untuk menghukum, tetapi lebih kepada memberikan pengajaran dan sebagai an act of deterrent, sebagai orang kata supaya dia tidak dilakukan oleh orang awam, kerana kita kena ingat seandainya apa yang dilakukan dan dapati bersalah, ada hukuman yang menanti. Tuan Lukman, daripada jumlah yang Tuan Lukman dah berikan tadi bahawa sebanyak 282 kertas siasatan dibuka dan hanya 29 kes sahaja yang didakwa, ini mungkin memberi suatu perspektif kepada pendengar-pendengar kita yang ataupun yang sedang menyaksikan secara live ketika ini, mengapakah begitu boleh dikatakan begitu lambat tindakan ini diambil, dan kemungkinan kerana tindakan ini mungkin orang nampak agak slow atau lambat diambil menyebabkan mereka ni tidak serit dan tidak takut untuk menyebarkan berita palsu ini. Dari segi sudut MC-MC pula, apakah tindakan yang dilakukan oleh MC-MC dalam situasi seperti ini, Tuan Luqman? Okey, kita tidak dapat elak daripada menerima persepsi masyarakat lah mengenai proses itu. Walau bagaimanapun, setiap proses siasatan itu memang berlaku berdasarkan kepada jalur-jalur perundangan yang sedia ada, berdasarkan kepada kita punya peruntukan undang-undang yang sedia ada di Malaysia, dan sudah tentu proses siasatan itu sememangnya mengambil masa lah. Walau bagaimanapun bila mana kita sebut mengenai tindakan yang kita ambil untuk menangani berita palsu ni, dia bukan sahajalah tindakan penguatkuasaan. Selain daripada tindakan penguatkuasaan, kita juga ada beberapa jenis tindakan lain yang kita lakukan, khususnya di pihak MC-MC lah. So kalau kita sebutkan tadi kan, tindakan penguatkuasaan memang kita bersama pihak polis dan agensi-agensi yang lain untuk kita melakukan aktiviti penguatkuasaan. Tapi daripada segi aspek administratif kita juga ada lakukan inisiatif kawal selia bersama dengan penyedia-penyedia platform, contohnya macam Facebook, Google dan Twitter. So kalau kita lihat kepada statistik yang telah kita dapati, Facebook dilaporkan secara proaktif telah pun memadam ataupun menyah aktif lebih kurang 1.3 bilion akaun palsu secara global pada suku pertama tahun 2021 sahaja. So 99.8% daripada 1.3 bilion ini telah dinyah aktif oleh Facebook tanpa sebelum sebarang laporan dibuat oleh pihak penguatkuasa undang-undang. Jadinya pihak Facebook sendiri melalui inisiatif kita bersama-sama dengan pihak Facebook, mereka telah membuat pendekatan secara proaktif lah. So tidak perlu menunggu notifikasi ataupun makluman ataupun notis daripada pihak penguatkuasa undang-undang. Pihak Facebook sendiri telah buat tindakan untuk mengurang atau menangani berita palsu ni di peringkat mereka. Contohnya juga lebih kurang daripada jumlah ini yang sama itu, 25.2 juta kandungan berunsur ucapan kebencian secara global telah pun dinyaktifkan juga. Dan kita bila kita sebut mengenai angka-angka ni walaupun ia
bersifat global. Tetapi kita menunjukkan bahawa kita punya inisiatif untuk kita bekerjasama, co-regulation dengan kita punya penyedia-penyedia platform. Yang mana kita kena ingat, penyedia platform ni dia tidak tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Jadinya adalah menjadi inisiatif kita secara pentadbiran bersama mereka, dan kita dapati inisiatif ini adalah mendatangkan keberkesanan yang tinggilah untuk sama-sama kita tangani berita palsu ni. Selain daripada itu juga, bukan Facebook, kita juga buat kerjasama inisiatif kita bersama Google dan juga Twitter untuk kita memberikan platform kepada pengguna kita dan juga untuk mendapatkan maklumat sahih mengenai penularan COVID. Kalau macam perasan kalau kat Facebook atau Twitter, bila mana kita type COVID-19, dia akan keluarkan satu notifikasi di atas tu agar carian ataupun maklumat ini boleh dicari di, contohnya di laman web Kementerian Kesihatan moh.gov.my. So itu adalah salah satu daripada kita punya inisiatif untuk kita terus, kalau seandainya ada mana-mana user mencari maklumat mengenai COVID, kita terus direct ataupun arahkan mereka kepada platform sumber yang sahih. Betul ya. Okay. Alright. Baik, Tuan Luqman, kita sebelum pergi kepada peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat Malaysia sendiri, kita akan berhibur seketika dengan lagu Ayo ke Hadapan. Jadi kepada anda semua yang ingin tahu apakah peranan yang kita boleh lakukan untuk menghentikan penularan berita palsu ini, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi sebentar sahaja lagi. Barisan hadapan sama-sama kita, teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit, jangan sembang dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan, tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan, jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan, norma baru diamalkan. Ayo ke hadapan. Kembali lagi bersama saya Yat Melati dan juga pengarah MC Negeri Melaka, iaitu Tuan Muhammad Luqman bin Ali. Jika tadi Tuan kita telah bercakap mengenai dari segi perundangannya, bagaimanakah tindakan yang boleh diambil kepada mereka yang menyebarkan berita palsu ni Tuan, bagaimana pula dengan peranan kita sendiri sebagai rakyat dalam membantu pihak berkuasa menangani penyebaran berita palsu ni Tuan? Okey, kalau kita lihat sebenarnya tidak ada pihak yang lebih penting dan lebih berkesan dalam kita menangani berita palsu ini selain daripada diri kita sendiri, kerana kita juga adalah pengguna dan user kepada platform kita kan. So antara perkara yang kita boleh buatlah dalam kita mainkan peranan kita sendiri kan. Yang pertama sekali, yang paling penting, bila kita dapat satu informasi tu kita siasat sumber dia kat mana. So kita kena pastikan bahawa sumber itu datang daripada platform ataupun sumber yang sahih lah. Contohnya kalau berita mengenai COVID-19 ataupun vaksinasi ini, ia haruslah diambil ataupun dirujukkan atau didasarkan sekurang-kurangnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun daripada Majlis Keselamatan Negara sendiri. Dan contohnya kalau berita-berita mengenai agama, harus direfer kepada Jabatan Agama Islam dan seumpamanya lah. Yang kedua, bila kita tengok ada kandungan yang berunsur video
ataupun gambar kan, kita lihat, kita teliti kandungan tu bagaimana. Saya fikir kita ni sebagai pengguna media sosial, kita dah boleh agak dah, tak perlu orang yang orang kata yang ada technical know-how ataupun expert untuk bagi tahu kita bahawa video ataupun gambar yang kita tengok tu pada kita tu adalah palsu ataupun benar lah. So kita tengok balik kandungan tu, kebiasaannya kita boleh tahu video ni mungkin ini copy daripada mana-mana ataupun ada orang buat edit. Itu basically kita punya kita punya skill sebagai individu, sebab kita pun dah jadi pengguna media sosial sehingga sekarang ini pun saya fikir dah mencukupi untuk kita tahu. Dan yang seterusnya adalah tarikh. So kita tengok tarikh kita bila kita dapat berita tu. Kadang-kadang bila ada satu berita palsu tu, kita tengok dia punya timeline ataupun garis masa dia ataupun tarikh kejadian dia, kadang-kadang dia tak masuk akal lah. Contohnya bila kita sebut mengenai kejadian mengenai sesuatu perkara lah. Saya tak sebutkan apa kejadian spesifik. Tapi daripada latar belakang kejadian tu kita boleh tahu sama ada dia punya timeline itu masuk akal ataupun tidak, ataupun dia ada sesuatu yang telah diubah. Seterusnya ialah kita rujuk laporan lain. Biasanya kalau satu berita, kalau dia benar, saya fikir kita pun tahu kan, bila mana dia benar tu banyak lagi sumber-sumber lain yang akan turut sama melaporkannya. Contohnya kalau satu insiden mengenai baru-baru ini kita sebut mengenai orang cucuk vaksin tapi jarum dia punya pijakan itu katanya kosong kan. So adakah itu benar-benar palsu ataupun tidak, kita boleh tengok. Kalau seandainya dapat rujukan-rujukan yang lain dan sahih, itu mungkin boleh dikatakan benar. Tetapi kalau kita lihat daripada segi dia punya cara laporan dan laporan dia pula siapa yang melaporkannya dan juga autoriti yang lain adakah disahkan ataupun tidak disahkan, itu kita boleh tahu sebenarnya adakah ia benar-benar palsu ataupun ia sesuatu yang benar lah, berbalik. Tapi akhirnya dia berbalik kepada siasatan. Dan sebenarnya bila kita sebut pasal berita palsu ni peranan kita selain daripada kita rujuk sumber tu, sumber tu sebenarnya haruslah yang relevan dengan bidang kuasa lah, macam yang saya sebut tadi kan. Kalau seandainya isu mengenai kesihatan, rujuklah kepada Kementerian Kesihatan. Kalau mengenai isu-isu keselamatan awam, mengenai orang kata SOP, ini selalu ni kita dengar mengenai SOP tu. Macam yang baru-baru ni dikatakan mana yang dah dapat dos 2 komplit tu boleh rentas daerah dan tanah negeri. Itu pun baru dibuktikan tadi sebenarnya palsu. So kita tengok SOP ni kita rujuk kepada pihak yang sebenarnya. Kalau SOP ni kita rujuk pada pihak MKN lah. So lain-lain macam sebelum ni kan, kita tengok banyak isu mengenai bila COVID ni kita ada banyak isu-isu yang berkait rapat juga, contohnya harga barang. Contoh juga isu-isu halal haram makanan kita. So isu-isu ni harus dirujuk kepada pihak-pihak yang berautoriti lah. Contoh KPDN SAP ataupun contohnya JAKIM lah. Peranan kita ni sebenarnya sangat penting sebab kita juga kena tengok dan kadang-kadang satu berita tu dia tak semuanya palsu. Ada juga yang tepat, ada juga yang betul. Ada juga yang separuh tak tepat, ada juga yang tepat. Jadinya pokok pangkal ni sebenarnya kat sini adalah kita menilai kesahihan sesebuah berita tu dan sama ada kita harus menerimanya ataupun berkongsinya ataupun kita ambil keputusan untuk cuba baca tapi tak kongsi. Maknanya kat situ kalau seandainya kita tak pasti, kita jangan kongsi. Seperti mana kita yang lain lah. Tak pasti jangan kongsi. Betul. Mudahnya begitu. Tuan, pastinya Tuan Luqman sendiri tahu bahawa masyarakat kita ni suka sesuatu yang sensasi dan berita yang mereka terima tu sekiranya berpihak pada mereka, mereka akan sebarkan seperti yang tadilah, jika dah dapat 2 dos boleh merentas negeri, merentas daerah. Itu apa yang mereka tunggu-tunggukan. Jadi apabila mereka dapat saja berita seperti ini, mereka akan sebarkan untuk sebenarnya bagi pihak diri mereka sendiri. Mereka berharap supaya satu hari nanti bila kerap berita itu ditularkan, ia akan menjadi kenyataan. Kebanyakannya memang begitu ya Tuan? Yelah. Kebanyakan memang begitu. Okey Tuan.
Pasti banyak lagi ingin kita bincangkan mengenai berita palsu ini, tapi masa sangat-sangat mencerui. Jadi boleh Tuan Luqman berikan sedikit huraian, sedikit apa kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, Tuan? Okey, ya, betul. Apa yang saya boleh simpulkan lah dalam kita punya perbincangan, kita punya sembang-sembang hari ini ya kan. Ya. Sebenarnya media sosial ni, bila kita cakap pasal teknologi, Ya, we are Tuan. talking about media sosial. Kita punya yang kita selalu guna ni. Medium-medium ni sebenarnya hanyalah perantaraan. It's just a platform, a way of kita berkomunikasi antara satu sama lain lah. Ya. Sebab ia memang memudahkan kita dan ia adalah teknologi terkini yang sesuai dalam kalangan zaman kita ni. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana individu itu sendiri menggunakan platform yang telah digunakan, yang telah diwujudkan ini Ya. untuk kebaikan. Sebenarnya pada akhirnya yang paling penting kita harus sama-sama mengamalkan kawalan kendiri. Ya. Kalau seandainya macam kita sebut, macam Miat sebut tadi kalau kita tak pasti, kita janganlah kongsi sehinggalah ia sahih. So sehingga pengumuman dibuat, 2 dos boleh rentas negeri, barulah boleh share, insya-Allah. InsyaAllah. Betul. Macam Miat sebut tadi kan, itu adalah salah satu perkara yang memang ditunggu-tunggu Ya, betul. dalam kita buat dalam keadaan kita waktu ni. Dan memang orang zaman sekarang memang disuka berita-berita yang sensasi dan Ya. apa yang menguntungkan mereka lah. Jadi pada akhirnya berhati-hati bila kita menggunakan platform media sosial kita. Kita buktikan kesahihan itu bagaimana, dan seandainya ada kebaikan, barulah dibuktikan maknanya sahih, barulah kita boleh share dengan orang lain lah. Kalau tidak, kita pendamkan di dalam hati lah sambil menunggu hari kan, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Tuan Luqman, terima kasih kerana kesudian masa bersama dengan kami di Melaka FM ini. Terima kasih ya. Okey, insyaAllah Tuan, jika ada masa dan kelapangan, kita akan berjumpa lagi untuk memberikan lebih pendedahan kepada mereka yang mendengarkan Melaka FM tentang bahaya penyebaran berita palsu ini, Tuan. Ya, insya-Allah kita bersedia untuk sama-sama berkongsi ilmu ni dan juga untuk sama-sama kita berikan kesedaran kepada semua, terutamanya pendengar Melaka FM. InsyaAllah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara, itulah dia tadi Tuan Muhammad Luqman bin Ali, iaitu pengarah MC Negeri Melaka, bagi membincangkan mengenai berita palsu, kesan dan akibatnya. Jadi kepada anda di luar sana, hati-hati dalam penyebaran sebarang berita yang anda terima. Pastikan ia benar-benar sahih, barulah anda kongsikan. Jika tidak, anda mungkin berdepan dengan tindakan undang-undang kerana menyebarkan berita palsu. Baiklah saudara, ketika ini jam 1.56 tengah hari ini menandakan saya telah memasuki minit-minit terakhir selesai tugasan konti saya pada hari ini. Sebentar nanti anda akan ditemani pula oleh DJ Sensasi Melaka FM. Siapa lagi kalau bukan DJ Azizi Syarif. Kalau nak berpantun, nantikan nanti pada pukul 3 petang nanti. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu Hadapi Dengan Senyuman. Semoga apa saja yang anda hadapi ketika ini, ujian sebesar mana pun, semoga ia akan berakhir dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Terus setia bersama kami di frekuensi 102.3 Melaka FM, pastinya mempesonakan. Hadapi dengan senyum.